Kena positif macam gitulah. Ada hikmah ni. Bukan kita hina orang cacat, tak takut-takut pemahaman seperti itu ada. Macam pagi tadi saya cerita kat kawasan, siapa yang datang dia tahu. Imam satu imam malam saya kuliah. Dia kata, Ustaz, orang penyakit kencing manis ni tak teruk lagi. Dia kena penyakit kena kencing kawan. Oh, itu dulu. Itu juga lah tak. Kena kencing kawan ni sakit hati. Sakit hati boleh bergaduh. Jadi duduk saja di atas syariat. Kita tengok ya, dalam hadis dia kata, barang siapa yang berjalan ke majlis ilmu, apa dia dapat? Orang yang berjalan ke majlis ilmu, dalam hadis yang sahih dia kata, malaikat merendahkan sayap dia. Maknanya dia di dalam doa malaikat. Malaikat ni tak pernah buat maksiat. Dia doa, insya-Allah Allah perkenankan. Kemudian setiap sesuatu tu, selain daripada jin dan manusia tu, tiap-tiap sesuatu tu, termasuk ikan-ikan di air, memohon ampun bagi orang-orang yang alim. Dan tiap-tiap sesuatu kiri kanan, waktu dia berjalan nak sampai ke tempat majlis ilmu tu, malaikat yastaghfiru lahu. Bukan, tiap-tiap sesuatu tu yastaghfiru lahu, minta ampun bagi orang yang berjalan kepada majlis ilmu tersebut. Ini dia punya syariat yang kita perlu cari, yang kita perlu usaha, sebab ini tanda-tanda golongan bahagia. Jadi kita ikut je lah. Kita ikut je lah syariat. Tanpa kita perlu memikirkan, kalau aku begini, akhir sekali aku mati tak elok, masuk neraka juga. Tak payah dah fikir tu. Sekarang kita kena fikir. Hal semasa ni kita kena fikir. Baru kita boleh hidup dunia, baru kita boleh positif. Kalau tidak, dia nyanyi macam tadi. Salah tu lirik tu salah, perlu dibetulkan. Fikir salah kat tu lirik tu. Kata kena, kata ubah sikit. Sekejap je hidup dunia 70 tahun, 80 tahun, tuan-tuan mati yang sakit jantung okey balik. Sakit apa? Semua okey balik. Bertambah okey lagi kalau memang dia tu orang yang soleh, dia masuk syurga tu tanpa hisab tu. Dalam syurga tidak ada kesusahan lagi tuan-tuan. Jadi hal-hal berkaitan dengan hakikat tinggalkan sekejap, pergi kepada syariat. Syariat bagi tahu kalau siapa yang ahli zina ni hukumannya kalau tak kena di dunia, dia akan kena di akhirat. Maka di akhirat dipanggil golongan celaka. Kita tinggalkan zina. Maknanya kita akan diberi tanda-tanda. Jadi bila kita, seseorang tersebut, dia duduk dalam tanda-tanda, yang tanda tu membawa dia kepada jalan-jalan ke neraka, dia orang yang berakal, dia kena keluarkan diri dia daripada itu. Syariat ajar kita. Kalau tidak, tak ada faedah lah syariat ni. Lebih baik Allah tak payah turunkan Rasul, Allah tak payah turunkan syariat, Allah jadikan manusia cukup tempoh kiamat. Suka Allah nak campak ke surga ke nak jumpa neraka. Tapi Allah tak buat macam itu. Padahal Allah mampu buat macam itu. Tapi dengan sifat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sekarang ni kita pilih lah waktu untuk kita pilih. Kita nak pergi kepada syakiyun, kita nak pergi kepada wasa'idun, kita pilih. Pasal apa? Akan datang tu kita tak tahu. Walaupun takdir tu Allah telah tetapkan, tapi disebabkan future tense tu Allah suruh, maka kita tak tahu. Ini perbahasan pada Mabrur pada Mu'allah. Yang dulu saya cerita dengan Tuan Nabi Daud diziarah oleh malaikat maut. Tapi Nabi Daud tu ada seorang pemuda, malaikat maut tanya siapa dia ni orang tu. Dia kata dalam punya weekly schedule dia mati ni 6 hari lagi mati. 6 hari lagi mati budak ni. Nabi Daud pun tak cakap apalah, tak keluar cakap. Balik malaikat maut. Nabi Daud pun tunggu hari kedua sampai lagi, hari ketiga hidup lagi, hari keempat, masuk hari ketujuh datang lagi hidup. Malaikat kata ni 6 hari je. Mustahil malaikat berbohong. Maka ketika 6 bulan selepas tu malaikat terziarah akan Nabi Daud. Soalan, antara soalan dia tanya, kau dulu kata pemuda ni mati 6 hari lagi, waktu kau datang 6 bulan lepas. Sekarang dah 6 bulan dia masih hidup. Maka malaikat tu kata, memang dalam schedule aku, memang dia mati 6 hari lagi. Tapi bila dia balik hari tu, dia sedekah sekeping roti kepada orang miskin, orang yang lapar. Allah panjangkan umur dia 6 tahun. Kat luar tuan-tuan ada gardenia siap potong. Tuan-tuan nak berapa tahun?
kau mati sendiri dah. Keping 6 tahun. Adanya tak? Dia bersedekah, lalu Allah panjangkan umurnya 6 tahun. Ini letak qadar mabram, qadar mu'allaf. Yang pada malaikat tu cuma syaidu. Cuma syaidu semata-mata. Allah bagi semata-mata syaidu. Yang ni kemudian berubah tu bukan baru orang Allah ubah, Allah yang takdirkan dia bersedekah. Dia nak cerita yang ilmu malaikat ni belum naik lagi, baru untung kasar. Untung kasar ni pergi pada kunci, kira-kira dia boleh jadi rugi bersih. Siapa orang promosi dia tahu kan? Betul tak tuan-tuan? Daripada untung kasar tu dia boleh convert jadi rugi bersih. Belum tahu untung bersih, dia ada masalah-masalah lain yang kena kira. Jadi ilmu malaikat ni tak naik lagi. Yang naik tak ada siapa tahu, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya hadis ni mengajar kita jangan masuk campur kerja Allah Subhanahu Wa Taala, masuk campur kerja yang dalam lingkungan syariat sahaja. Allah kata siapa banyak berzikir dia dapat begini. Allah kata siapa yang taat kepada Allah, semayang, puasa, kita ikut tu sebab kita nak jadi golongan sa'i tu. Tetapi sementara kita orang yang lemah, kita jatuh kepada maksiat. Tonton tengok banyak mana dosa kita. Tadi saya cerita hadis, tiap-tiap kali orang datang majlis ilmu, tiap-tiap sesuatu kiri kanan itu minta ampun bagi dia. Kemudian ikan-ikan di laut minta ampun bagi dia. Tapi masih tak boleh semayang tahajud. Sedangkan tak boleh semayang tahajud ni ialah orang yang banyak dosa. Banyak mana dosa kita? Tak cukup lagi malaikat bantu untuk minta ampun tu. Sebab kita ni terdedah kepada berbagai-bagai dosa. Saya pergi Citibank, ada orang minta tolong kuliah Johor baru ni. Pergi Citibank, beratur nak ambil tu pas pelawat yang naik atas tu, kena pakai kat sini. Saya pergi dulu, saya kata saya perlu tengok Amoy yang duduk depan itu. Ini semua cari pasal lah. Dia datang nak cari pahala, kena tolak dengan dia punya ni tak tahu berapa. Itu dosa. Tak nak kalau boleh mengajar kat Kuala Lumpur bangunan canggih-canggih tu. Berangkat serban balik. Kira-kira banyak mana pahala, banyak mana dosa. Kita pun lemah dulu. Tapi tuan-tuan bayangkan, tadi saya baca hadis, minta ampun oleh malaikat tu, masih tak boleh semayang tahajud. Imam tadi kata siapa yang tak boleh mendirikan malam, itulah tanda dia tu ditekan oleh dosa-dosa dia yang belum diampunkan. Banyaklah maknanya dosa termasuk yang berkata. Jadi syariat dah kata siapa yang berdosa, dia akan pergi kepada golongan syakiyun. Cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan bertaubat, teruskan minta ampun, banyakkan bersedekah, banyakkan majlis ilmu lagi, banyakkan baca Quran lagi, banyakkan tempat paksa dengan ibadat tersebut. Sebab kita masih di dalam syariat lagi. Bila masuk alam hakikat, alam barzah, tak ada apa dah. Itu kita sendirilah jawab dalam kubur semua. Kaya macam mana pun kita, PLC tak nak supply, hati dah gelap lah kubur. Kaya macam mana pun. Sebab yang duduk tu bukan syariat lagi, hakikat. Gali kubur memang ada mayat dalam tu, itu masih peringkat syariat. Tapi dia tu hakikatnya duduk bersama dengan malaikat Allah. Ada urusan-urusan alam barzah tu, dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja tahu. Jadi sementara kita ada di atas muka bumi, Rasulullah mengajar kepada kita, memang segala-galanya telah ditetapkan. Ahli syurga atau ahli neraka seseorang manusia itu telah ada dalam ilmu Allah, tapi tak ada siapa yang mengetahui. Maka didatangkan syariat. Syariat kata buat ni pergi ke syurga, buat ni pergi ke neraka. Maka wajib kita memilih salah satu daripadanya. Sememangnya kita nak pergi kepada syurga, pasal etiket pun dia kata nantimu di pintu syurga. Dia nak pergi syurga. Apa lagi kita orang yang beriman? Memang kita nak syurga tu. Tapi saya nak bagi tahu lah, kalau dah depan pintu tak ada nak tunggu orang. Bus stop boleh tunggu orang. Sebab masing-masing nak cepat masuk dalam syurga. Dah masuk, tak ada.